saya akan buat review tentang soalan daripada episod tips chord lagu Formula Asas daripada saudara Fuad Muhammad Noor. Soalannya, boleh Tuan Rafi, bagi Tuan Rafi, panggil Rafi je pun tak apa. Tuan-tuan ni rasa macam Tuan Sahab. Okey, boleh Tuan Rafi beri pencerahan serta kefahaman mengapa nada chord mempengaruhi geografi sesuatu bangsa? Chord barat lebih kepada major, sharp, flat dan lain-lain. Apakah peranan dan perbezaan bunian nada minor dan major dalam sebuah lagu? Okey, simple. Saudara Muhammad Fuad Muhammad Noor telah memberikan guideline dekat sini, geografi sesuatu bangsa. Jadi kalau kita lihat lebih kepada penjajahan, apa yang berlaku di revolusi ataupun muzik yang berlaku di western, itu penjajahan bermula, ekspedisi itu bermula di Malaysia umpamanya. Kita ada uh, Portugis menyerang Melaka. Kita ada juga Inggeris, ya. Kita ada juga Jepun. Kalau kita lihat pula di Indonesia, mereka juga dijajah oleh kuasa Belanda beratus tahun juga. Jadi dekat situ kita lihat peranan ni adalah bermula daripada ekspedisi, penjelajahan menakluki. Jadi muzik yang dibawa daripada Eropah, penjajahan ni, semuanya membawakan satu ideologi. Ideologi ini adalah muzik-muzik yang telah wujud lama di Eropah. Jadi bila sampai ke tanah Melayu ni ataupun sampai ke Nusantara ni, bagi saya yang uniknya perjalanan yang diambil daripada pelayaran itu, umpamanya lagu-lagu yang sedih. Orang naik haji pun 3 bulan. Jadi kalau zaman-zaman dulu kalau naik naik kapal daripada Eropah nak sampai ke Asia ni lebih kurang dalam berbulan-bulan. Itu mungkin ada rasa rindu. Jadi bila sampai di Kepulauan Nusantara ni, muzik tu berkembang uh, dengan cara begitu. Jadi kalau kita tengok majoriti lagu-lagu Malaysia minor, dan di Indonesia majoriti lagu-lagu ballad yang top kebanyakannya major. So dia tidak ada jawapan yang tepat dekat sini, tetapi apa yang saya lihat, jawapan tu telah ada pada soalan ini, iaitu geografi itu sendiri. Iaitu geografi itu, kalau kita tengok Malaysia dijajah, begitu juga di Indonesia dijajah. Okey, nanti kita akan tengok macam mana minor dan major dalam sesebuah lagu. Kalau ikutkan minor dengan major ni, yang selalu kita dengar minor tu bunyi dia yang lebih melankolik, manakala major lebih kepada riang. Tapi sekarang oleh kerana komposer-komposer lebih ramai sekarang, ada juga lagu-lagu dalam bentuk major yang begitu mendayu. Ya. Yeah. Okey. Saudara Fuad Muhammad Noor, saya pendekkan sampai situ saja dulu. Nanti saya akan cuba huraikan juga dalam bentuk composition. Nanti saya akan huraikan dalam bentuk komposisi. Okey. Untuk soalan seterusnya, soalan daripada Zulsham Muhammad. Soalannya begini, pernah dulu main lagu Runaway Del Shannon, main chord A minor, tapi bila main chord chorus cari-cari tak jumpa-jumpa. Lama juga baru dapat dapat chord A. Pelik juga, fikir masa tu macam mana A minor boleh lari ke A. Yelah, belajar seorang-seorang. Okey. Kalau lagu ni
tung da da di da 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 di da 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 da, tu A minor. So bila chorus tu na 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 da 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 na 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 di da da. Okey. Inilah dia. Kualiti yang berada dalam lagu tu is a minor dan major. Berapa lama you jumpa baru dapat A major? Itulah dia belajar seorang-seorang. Tapi tak apalah. Lagu tu ya, you bertanya lagu tu betul memang dalam A minor. Okey, soalan seterusnya daripada Fazli Black. Thank you Sifu. Aduh, saya bukan Sifu. Saya bukan Sifu. Saya tak sampai lagi level Sifu. First time dapat tahu formula ni. Terima kasih ya. Boleh Sifu bagi tahu macam mana formula nak dapatkan chord tambahan mengikut key, iaitu selain daripada key C major yang Sifu tunjukkan tu. Ya. Terima kasih saudara Fazli. Mengikut kepada apa yang saya tunjuk dalam tutorial tu, iaitu tips chord formula asas, itu nanti you ikut saja bagaimana dia punya chord, basic chord, A minor, D minor, G, C, E dan balik kepada A minor. Dan juga begitu juga dengan chord C major, C, D minor, G, F dan A minor seterusnya. Itu adalah dia punya formula yang asas. Selepas ini nanti kita akan buat penambahan 7, A minor 7 umpamanya, ataupun di dalam chord C major 7. Okey? Nanti saya akan buat untuk tips yang kedua, tips chord untuk formula asas yang kedua. Tunggu Terima kasih kepada saudara Fazli Black ya. Kita teruskan kepada soalan seterusnya daripada saudara Zul Syam Muhammad. Dia bertanyakan tentang soalan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya Rafi, betul ke arrangement lagu lagi susah dari cipta melodi? Ini soalan adalah soalan yang sungguh universal. Macam saya pernah cakap pada episod sebelum ni, telur dulu ke ayam dulu? Tapi sudah pasti bila katakan kita nak buat lagu, kita mesti ada melody, betul? Jadi arrangement tu nombor 2. Jadi kalau ikut pada soalan ni, nak tanya Rafi, betul ke arrangement lagu lagi susah dari cipta melody? Okey, begini. Untuk cipta lagu, kita kena ada melody. Okey, melodi dia beginilah. La 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 pom la 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 la. Katakan tu melodi. So bila kita sebut pasal melodi, tiba saat dia sekarang kita nak buat arrangement. So arrangement itu bila kita dah ada melodi, barulah kita masukkan arrangement. Arrangement yang pertama kita kena buat ialah pastikan chord yang kita buat. Apakah chord tu? Major atau minor. Okey. Katakan chord tu major. Okey, jadi selepas itu kita akan buat arrangement. Arrangement tu perlu ada dia punya fasal-fasal tertentu lah. Seperti ada intro, seperti dia ada verse, dia ada bridge, dia ada chorus, dan dia ada solo, dan balik-balik kepada sign. Jadi kalau tanya betul ke arrangement lagu lagi susah dari cipta melodi, konsep dia sama je. Yang penting cipta melodi dulu, dan baru buat arrangement. Susah atau senang bergantung kepada masa yang you buatkan. Kalau umpamanya katakan kita buat lagu melodi tu dengan gitar, atau kita buat lagu tu dengan gitar dan kita nak buat gitar saja. So kita buat strumming saja, dan habis satu lagu. Tetapi kalau dia melibatkan lebih daripada satu instrumen, kita kena masuk piano, kita ada masuk string, kita ada kena masuk drum umpamanya. Itu memang perlukan masa yang lebih. So kalau kira susah dan senang, susah ni ada kaitannya dengan ni apa? Wang. Ada wang boleh cerita. Kalau buat sendiri, arrangement ni dia tak boleh buat sendiri-sendiri. Boleh buat arrangement sendiri.
program sendiri-sendiri. Zaman sekarang kan boleh buat program, buat sendiri-sendiri. Pakai dia Logic Pro, boleh pakai Pro Tools, boleh pakai Cubase, boleh pakai apa saja. Ya. Buatlah arrangement tu. Tetapi ingat, untuk buat sesuatu arrangement perlu suntikan-suntikan sedap tu. Jadi macam mana kita nak tahu sedap tu? Maknanya tidak boleh seorang. Mesti paling tidak berdua. Maknanya selepas you buat music, you dah table dia punya yang saya cakap tadi, intro, verse, chorus, whatsoever. Then you kena panggil satu orang untuk isi, kita panggil session, atau kita panggil dia sessionist, untuk datang join you untuk buat. Jadi kalau panggil aja jangan, you kena panggil dan bayar dia, nilai dia berapa. Ada juga yang buat arrangement, dia buat melody, lepas itu dia panggil satu orang untuk buat programming, music programming. Maknanya dia dah bekerja dengan dua orang, dia dan seorang lagi programmer. Lepas itu dia kalau ada bajet lagi, dia baru panggil lagi ada seorang lagi. Dan seorang lagi tu maybe dia perlu gitar, dia perlu bass, perlu drum, lagi perlu apa lagi? Perlu strings nak apa, nak pakai real string ke, nak pakai flute ke, nak kena pakai bass gitar ke. You tengok kat sini ada 8. So bila dah ada 8 orang, makna ada 8 buah fikiran. So recording yang sekarang di Malaysia daripada tahun-tahun 90-an ke atas, semuanya itu kita isi sendiri. Walaupun IP, intellectual property tu memang tak ada lagi, tak ada right. You buat, and then lepas tu you tinggalkan, sayonara. And then you tak boleh nak minta lagi duit dekat situ. Lepas itu barulah kita start dengan minta royalty, session player pun nak minta royalty. Tapi pada tahun di barat, western umpamanya, lagu-lagu yang dibuat oleh Bach, Beethoven, Chopin dan lain-lain tu, musiknya tu you tak perlu fikir, yang you tak perlu tambah, you tak perlu kurangkan. Dia dah ada dekat situ dan you mainkan. Sekarang ni patutnya lebih hebat, tapi ialah pemikiran dan teknologi berubah. Oi, panjang tu kalau nak cerita tentang soalan tadi kan, arrangement dengan cipta melodi. Mana lagu mana lagi susah. Saya ingat saudara Zulsyam Muhammad, ini saya dah dapat menjawab soalan you. Kalau ada kurang lebih tu nanti you tanya lagi lah. Ini Akila Salim ni, setiap kali dia mesti letak dia 1001 Cinta Eva Siti Nurhaliza. Okey lah, tapi dia macam peminat setia. Soalan seterusnya adalah datangnya daripada saudara Zamri Badri. Terbaik bang, syok belajar ni. Next video request passing chord. Terima kasih, follow selalu. Okey, saya akan tunaikan bagaimana apa yang dikatakan passing chord dalam version kita lah, dalam version Malaysia. Okey, ada juga yang tentang passing chord tapi dalam western punya approach. Tapi sudah tentu saya akan menggunakan approach yang daripada western tetapi menggunakan bahasa Malaysia. Nak cakap putih tak pandai sangat. Cakap bahasa Malaysia, jangan ambil hati ya. Okey, saudara Zamri Badri, insya-Allah pada next episode saya akan tunaikan permintaan anda tentang perkataan tentang apa itu passing chord. Okey, itu dulu untuk saya terangkan tentang review tips chord formula asas. So kalau ada soalan pada rakan-rakan yang lain, mana-mana yang saya upload tu, saya akan cuba buat review untuk di masa akan datang. Dan juga mungkin saya akan buat review yang sebelum-sebelum video sebelum ya. Okey, saya harap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Alright, jumpa lagi. Take care. Bye. Selamat bertemu.